Bersama saya Nur Fatihah Syakira dalam rentasan berita edisi 654. Antara paparan utama. MCA cabar Melayu Islam, PAS membisu. Pakatan Harapan pertahankan prinsip, Anwar Ibrahim. Amanah tolak kejahatan, rasuah dan perkauman. Penularan wabak COVID-19, salah kerajaan Pakatan Harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan nama-nama ahli kabinetnya, maka bersoraklah penyokong Asabiah. Lalu diucap kesyukuran kepada Allah kerana kerajaan kini dikuasai oleh Melayu Islam dan Bumiputera. Begitulah kata mereka. Malah seorang pensyarah dari Universiti Putra Malaysia, Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain, dalam rencananya di Sinar Harian menyifatkan pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri menandakan kerajaan Malaysia yang baharu bakal didominasi faktor Melayu, Islam dan Bumiputera. Kerajaan tanpa DAP iaitu gabungan antara Bersatu, UMNO dan PAS khususnya akan memperkukuh kedudukan politik Melayu sebagai teras politik Malaysia. Ini berbeza dengan naratif Kerajaan Pakatan Harapan atau PH yang berasaskan kesejahteraan dan tidak mahu dikaitkan sama sekali dengan faktor agama dan perkauman dalam menjayakan perkongsian kuasa mereka, katanya. Muhammad Izani berharap pemimpin Pakatan Harapan yang marah, berlapang dada dan menerima hakikat politik dengan hati terbuka. Kemelut parti ini sewajarnya memberi pengajaran kepada ahli politik bahawa kepentingan negara mengatasi perbezaan mereka. Malangnya Muhammad Izani gagal melihat bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan pintu belakang, tidak kira siapa yang memegang jawatan di dalam kabinet itu. Malah bekas ketua pengarang kumpulan The New Straits Times Press, Malaysia Berhad dan anggota Malaysia Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dato' A. Khalid Jassin menyifatkan tindakan Muhyiddin dan gerombolannya itu seperti syaitan. Maaf cakaplah kalau saya kata majoriti ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang bersidang pada hari Ahad 23 Februari lalu seolah-olah dirasuk syaitan kerana bertubi-tubi menggasak Dr. Mahathir supaya bersetuju dengan mereka untuk menarik Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan menyertai UMNO dan PAS. Kadir berkata daripada asakan dan penerhakaan pada 23 Februari itu menunjukkan bahawa konspirasi keluar Pakatan Harapan dan bergabung dengan UMNO itu sudah dirancang dengan teliti untuk satu jangka masa yang panjang melibatkan watak-watak dalam Bersatu, UMNO, Keadilan dan PAS. Justru semangat demokrasi apakah yang harus diberi untuk menyokong kerajaan pintu belakang yang derhaka? Namun dalam euforia kononnya kerajaan ini teras pembentukan kerajaan Melayu Islam. Tiba-tiba Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam. Saya di sini untuk sama-sama membantu Perdana Menteri dan Kabinet untuk menggambarkan kemajmukan Malaysia," katanya dalam temu bual dengan Sinar Harian. Justru apa bezanya dengan kerajaan Pakatan Harapan? Sehingga kini kita tidak mendengar walau satu kalimah pun pemimpin PAS mengecam kenyataan Ka Siong yang biadab itu. PAS membantu MCA memenangi kerusi Parlimen Tanjung Piai. Pada masa yang sama, PAS memuji MCA pula kononnya tidak ekstremis walaupun parti itu anti hudud, tidak menerima RUU 355 dan menolak pembelajaran tulisan Jawi untuk murid-murid tahun 4 sekolah vernacular. Tapi PAS memejam mata terhadap kebejatan MCA. Parti itu tetap dipilih sebagai rakan setia politiknya. Kononnya MCA lebih baik daripada DAP. PAS membisu 1000 bahasa apabila Ka Siong mempersoalkan kerajaan Melayu Islam. Adakah PAS sudah gadai prinsip Islam demi MCA? Soal pengarah hal ehwal syariah amanah Ustaz Zulkarnain Abidin.
PAS juga hanya menjual Islam untuk mendapat undi. Buktinya apabila MCA tak mahu negara Melayu Islam, PAS membungkam, kata beliau. Alangkah hinanya dipermain-mainkan demi menumpang kuasa. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengkritik pentadbiran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilihat tidak mempunyai hala tuju jelas dalam mengarangi dua isu yang kini dihadapi oleh rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Paul Dickson itu menekankan bahawa harus ada naratif dan arah tuju yang jelas walaupun kerajaan yang ada adalah kerajaan kudeta. Beliau berkata kerajaan sekarang telah mengenepikan mandat rakyat. Kabinet yang dipilih bukan dengan restu serta mandat rakyat. Kerajaan kudeta ini tidak jelas bagaimana menangani keadaan ekonomi Malaysia dan pasaran saham yang merundum dan wabak COVID-19 yang meningkat hari demi hari. Sebaliknya, menurut Anwar, Gabungan Pakatan Harapan kekal komited kepada prinsip, amanah dan mandat yang telah diberi oleh rakyat. Tumpuan Pakatan Harapan, kata Anwar, adalah untuk memantapkan kekuatan dalam membangkitkan isu-isu besar yang berkaitan dengan pengangguran, isu keekonomi dan kesusahan rakyat. Kata Anwar, kabinet ini dilihat terdesak dengan memberikan jawatan dengan mudah kepada seramai kira-kira 70 orang menteri dan timbalan menteri berbanding Pakatan Harapan. Beliau mengecam tindakan mengugut atau membeli orang dengan tawaran jawatan. Beliau menyeru supaya pemimpin mesti kukuh dan bergerak sebagai satu angkatan dan terangkan kepada rakyat berkenaan sanggahan pasukan pengkhianat. Jangan mengalah dan korbankan prinsip, kata Anwar. Beliau berkata demikian dalam satu sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan baru-baru ini. Jelas Anwar, pihaknya akan memerhatikan keadaan politik pada minggu-minggu akan datang dan langkah seterusnya akan bergantung kepada tahap sokongan yang diraih Pakatan Harapan. Kata Anwar, sikap ahli-ahli parlimen yang menggadaikan prinsip dan melompat parti amat memalukan. Anwar mengingatkan bahawa amanah, adab, kejujuran dan berpegang pada janji adalah prinsip yang mesti mengatasi tipu daya, muslihat jahat dan pengkhianatan. Anwar percaya kerajaan perlu memikirkan kepentingan rakyat yang terdiri daripada semua kaum. Sikap perkauman akan menyebabkan keadaan ekonomi Malaysia merosot. Namun baru-baru ini Tun Dr. Mahathir berkata, Anwar mengamalkan politik liberal, oleh kerana itu beliau ditolak oleh orang Melayu. Jika memfokus kepada kepentingan rakyat berbilang kaum itu maksudnya politik liberalisme, maka kita tertanya-tanya adakah sikap asabiah itu diterima oleh Tun Dr. Mahathir. Sedangkan Islam mengajar kita supaya menolak amalan asabiah. Hari ini, Bursa Malaysia dibuka dalam keadaan merah sebagai prestasi semalaman negatif di pasaran global utama. Pada 9.05 pagi tadi, FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI, turun 67.39 mata kepada 1,213.24 berbanding penutupan pada 1,280.63 semalam. Ia ditutup pada 1,266.97 pada jam 4.47 petang tadi. Apa yang sedang dilakukan oleh menteri dan timbalan menteri yang ramai itu? Jangan buat alasan harga minyak global merundum dan wabak COVID-19. Rakyat hanya mahu tahu apa tindakan kalian sebagai menteri dan timbalan menteri. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad menyifatkan tuntutan Persatuan Perompak Islam Melayu agar rakyat memberi sokongan tidak harus diterima. Beliau berkata ayat 2 surah Al-Maidah jelas maksudnya untuk menyemai kerjasama atas kebaikan dan ketakwaan dan bukan atas kejahatan dan adu domba. Asas dan tujuan perpaduan adalah penting kalau untuk kebaikan disokong walaupun dengan bukan Islam. Kalau untuk kejahatan ditentang walaupun sesama orang Islam. Persatuan Perompak Islam Melayu menuntut orang Islam sokongnya. Mana boleh, katanya dalam laman Twitter. Surat tersebut antara lain memberi peringatan, hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Tanpa menyebut mana-mana pihak, Khalid menegaskan orang Islam mesti bersatu membantu usaha ke arah kebaikan seperti menentang rasuah dan perkauman. Kena tolak kerana asas dan matlamat perpaduan ini.
PN membantu penjahat dan menanam kebencian, ujarnya. Beliau menyeru supaya tidak menjaja dan menjual nama Islam ketika ingin membela penyamun dan menanam kebencian perkauman dan agama. Katanya perbuatan tersebut bercanggah dengan ajaran Islam. Sementara itu, pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah, Ustaz Zulkarnain Abidin mendedahkan mengenai tawaran kepada bekas Menteri Amanah oleh Kerajaan Pintu Belakang, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebenarnya, 3 orang bekas Menteri Amanah ditawarkan jawatan yang sama dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Semuanya menolak, tulis timbalan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM di Facebook. Dipercayai mereka yang terbabit ialah bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Salahuddin Ayub yang merupakan timbalan Presiden Amanah, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Naib Presiden Amanah, dan bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad merangkap pengarah strategi Amanah Nasional. Pendirian 3 pemimpin amanah tersebut selaras dengan pendirian Khalid Samad yang tidak akan bekerjasama menolong dalam perlakuan yang buruk. Ketika pemimpin amanah masih berkhidmat dalam Kerajaan Pakatan Harapan, mereka sering diserang dengan maki hamun yang dilakukan oleh gerombolan dipercayai penyokong UMNO dan PAS. Namun mereka terus istiqomah dalam melaksanakan mandat yang diberi oleh rakyat, menjawab segala tomahan dan berusaha menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Ini amat berbeza dengan sikap timbalan Menteri Wanita dan Keluarga, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof yang terus menutup akaun Twitter beliau apabila dikecam oleh netizen yang berang dengan kenyataannya berhubung COVID-19. Ciapan Siti Zailah berbunyi kemungkinan mati dari coronavirus hanya 1%, sementara kemungkinan mati pada bila-bila masa adalah 100%. Marilah kita memperbaharui keimanan kita dan takut kepada Allah. Sesungguhnya maut adalah nyata dan tiba tanpa diduga. Kenyataan beliau itu dibuat hanya beberapa hari selepas beliau berkata dalam temu bual dengan Sinar Harian bahawa attendant penerbangan harus memakai pakaian seragam patuh syariah. Kesatuan Kebangsaan Kaki Tangan Penerbangan Malaysia mempersoalkan keutamaan beliau ketika menimbulkan isu itu di kala kaki tangan syarikat menghadapi kemungkinan pemotongan kerja akibat wabak COVID-19. Wakil rakyat wajib berani hadapi rakyat, bukan melarikan diri dengan menutup saluran komunikasi. Itu pengecut namanya. Tiba-tiba timbul suara-suara sumbang bahawa Kerajaan Pakatan Harapan bersalah kerana tidak menyekat pelancong Cina. Setiausaha politik Lim Kit Siang, Shahrizan Johan membidas mereka yang mencari alasan untuk menutup kejahatan merampas kuasa di kala rakyat sedang berhadapan dengan wabak COVID-19. Terdapat 2 gelombang kemarahan COVID-19 terjadi di Malaysia, iaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri dalam satu ucapan menyebut tentang gelombang kedua. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutama perkembangan gelombang kedua, katanya. Mengikut statistik pada gelombang pertama, jumlah pesakit 22, pesakit sembuh 22. Kes pertama terjadi pada 24 Januari 2020. Kes terakhir terjadi pada 16 Februari 2020. Pesakit terakhir sembuh berlaku pada 27 Februari 2020. Mereka yang dijangkiti wabak COVID-19 terdiri daripada 15 warga Cina, 6 warga Malaysia dan 1 warga Amerika. Antara 16 Februari hingga 27 Februari tiada kes baharu. Namun pada gelombang kedua, jumlah pesakit setakat 16 Mac seramai 531. Kes pertama berlaku pada 27 Februari 2020. Seramai 20 pesakit dari gelombang kedua telah sembuh. Sebahagian besar daripada pesakit adalah warga Malaysia. Dalam gelombang kedua ini tiada warga Cina. Data daripada pihak KKM sendiri menunjukkan dengan jelas bahawa pada masa gelombang pertama, iaitu 24 Januari hingga 16 Februari, ada seramai 15 pesakit Cina. Kesemua pesakit gelombang pertama, iaitu seramai 22 orang, telah sembuh setakat 27 Februari. Mengikut data KKM juga, setakat 14 Mac, tiada pesakit Cina dalam gelombang kedua. Ini bermakna tuduhan bahawa penularan COVID-19 yang semakin teruk ini salah Kerajaan Pakatan Harapan adalah karut. Harus diingat, urusan membenarkan kemasukan pelancong Cina adalah dalam bidang kuasa Jabatan Immigration di bawah Kementerian Dalam Negeri. Siapakah yang memegang jawatan Menteri Kementerian Dalam Negeri?
Bukankah ia dipegang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang kini menjadi Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional? Justru kalau nak kritik, kritik beliau sahaja. Kalau nak salahkan kerajaan Perikatan Nasional kerana merampas kuasa dalam keadaan rakyat sedang berhadapan dengan penularan wabak penyakit yang amat berbahaya. Kerana kebejatan pemimpin yang tamak kuasa, rakyat hilang menteri yang pakar dalam toksikologi dan berpengalaman. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatihah Syakira, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.